Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1. Malaysia! Magic system. Everyone, show Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Siti Zuraida dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 7B akan membentangkan topik yang bertajuk analisis dan desain. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu diri saya sendiri, Nazarilia binti Mat Zaki bernama metrik 151955, rakan saya Muhammad Hafizah bin Ismail bernama metrik 150680, Siti Aisyah Humaira binti Abu Bakar 151772 dan Fasha Husnani binti Zulkifli bernama metrik 151772. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, dalam pembentangan kali ini kami memilih soalan ujian daripada peperiksaan pada bulan Disember 2020, Februari 2021 bagi soalan ke-6, iaitu plastik merupakan antara bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar. Gunakan kaedah analisis dan desain serta rancangkan cara untuk menjayakan kempen larangan penggunaan beg plastik di pasaraya dan kedai agar alam sekitar sentiasa terpelihara. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang soalan tersebut, eloklah terlebih dahulu saya menerangkan serba sedikit tentang analisis dan desain ini. Secara umumnya, analisis dan desain ini adalah kebolehan seseorang menganalisis maklumat dan membentuk semula maklumat tersebut supaya menjadi idea yang lebih unik. Menurut David 2007, beliau telah mengatakan bahawa analisis dan desain ini merupakan aktiviti yang merangkumi imajinasi ke realiti baharu yang memerlukan inovasi untuk memastikan ia bekerja dengan menggunakan idea melalui aplikasi dan penyelesaian. Analisis dan desain juga merupakan pemikiran yang membolehkan individu mengaplikasikan imajinasinya untuk menghasilkan idea, soalan dan hipotesis bereksperimen atau alternatif, menilai idea mereka sendiri dan rakan sebaya mereka. Baiklah, untuk mengetahui makna analisis dan desain secara terperinci adalah yang pertama, analisis ini merupakan penghuraian dan pengupasan sesuatu perkara untuk mengetahui sama ada dari segi baik dan buruk. Ia juga melihat punca masalah atau kebenaran. Ia memberi penilaian setiap idea yang dinyatakan. Kata kunci analisis ini adalah dengan mengingatkan kembali perkara yang lepas, manakala desain pula adalah menyelesaikan masalah yang rumit serta mencari penyelesaian yang sesuai untuk setiap masalah. Ia berpotensi tindakan ke arah membina kehendak masa hadapan. Mendesain ini berdasarkan logik, imajinasi, intuisi dan sebab musabab untuk meneroka kemungkinan bagi menghasilkan hasil yang diingini yang memberi manfaat kepada pemikir. Dalam mendesain, ia mempunyai penilaian iaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan maklumat, logik dan kreativiti dengan menggunakan persepsi, nilai dan konsep. Bagi melakukan analisis dan desain, kita boleh menjanakan idea-idea ini melalui pemikiran desain, iaitu dengan menggunakan teknik penghasilan idea yang kreatif. Bagi menghasilkan penghasilan idea yang kreatif ini, kita boleh menjana nilai melalui 4 pemikiran desain, iaitu yang pertama adalah untuk convenience, yang kedua adalah untuk kepentingan diri, yang ketiga adalah untuk kehidupan, dan yang keempat adalah untuk hiburan ataupun untuk distraction. Baiklah, untuk menjawab soalan peperiksaan tahun yang telah kami pilih, kami menggunakan rangka penyelesaian masalah tersebut, iaitu dengan bermulanya situasi, dilanjutkan dengan maklumat awal, konsep, menganalisis dan rumusan.
Baiklah, menggunakan rangka yang pertama iaitu situasi. Situasi di sini adalah plastik merupakan antara bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar. Jadi, cara untuk menjayakan kempen larangan penggunaan beg plastik di pasaraya dan kedai agar alam sekitar terpelihara. Baiklah, beg plastik adalah produk polimer sintetik atau semi-sintetik. Penggunaan beg plastik yang tidak terkawal boleh memberi impak yang negatif terutamanya kepada alam sekitar. Ini kerana beg plastik ini memerlukan penguraian yang memakan masa bertahun-tahun untuk dibupuskan. Oleh hal demikian, penggunaan beg plastik yang tidak terkawal perlu diambil langkah terutamanya kepada pusat beli belah dan pasaraya agar kita dapat mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan. Nama saya Nur Aisyah Humairah binti Abu Bakar, nombor matrik 151772. Baiklah, di dalam pembentangan ini, kumpulan kami akan membentangkan 3 idea atau mekanisme untuk mengatasi masalah penggunaan plastik. Yang pertama ialah penggunaan beg canvas yang boleh diguna semula. Yang kedua, penukaran beg plastik kepada beg kertas oleh pengusaha pasaraya. Dan yang ketiga ialah mengenakan bayaran terhadap penggunaan beg plastik. Ya, konsep pertama ialah penggunaan beg canvas yang boleh digunakan semula. Ideanya ialah menggalakkan penggunaan beg boleh guna semula seperti beg kain atau canvas ketika membeli belah. Dan nilainya ialah memberi kesedaran tentang jumlah bahan buangan plastik yang banyak membawa kepada masalah pencemaran alam sekitar. Analisis pertama ialah kecurian mudah berlaku kerana pelanggan boleh menyorokkan atau menyimpan barang yang dicuri di dalam beg yang dibawa sendiri. Keadaan ini akan menimbulkan suasana yang kurang aman di sebuah tempat dan menyebabkan kerugian kepada pengusaha kedai. Kedai atau perusahaan boleh mengambil inisiatif menempatkan penjaga di kawasan berisiko berlaku kecurian atau mengenakan tandaan di barangan yang belum dibayar di kaunter pembayaran. Loceng akan berbunyi sekiranya barangan yang belum dibayar melalui pintu keluar premis. Terima kasih kepada saudari Aisyah Humairah. Saya Fasha Husnina akan meneruskan perbincangan tentang cara untuk menjayakan kempen larangan penggunaan beg plastik di pasaraya dan di kedai agar alam sekitar terpelihara. Konsep yang seterusnya untuk mengatasi masalah penggunaan beg plastik di pasaraya menggunakan kaedah analisis dan desain adalah penukaran beg plastik kepada beg kertas oleh pengusaha pasaraya. Idea ini dapat dijana kerana beg kertas mempunyai 100% biodegradasi sekaligus dapat dikitar semula. Beg plastik sukar untuk dikitar semula manakala beg kertas lebih mudah untuk dikitar semula. Beg kertas akan hanya mengambil masa beberapa hari untuk mereput, namun begitu beg plastik mungkin akan mengambil masa 400 hingga 1000 tahun untuk mereput. Seterusnya, beg kertas lebih bergaya dan direka dengan sebaik mungkin oleh pengusaha pasaraya. Yang terakhir, beg kertas diperbuat daripada kertas tahan lama yang boleh membawa lebih berat daripada beg plastik yang diguna hanya sekali kerana nipis. Beg kertas mempunyai ruang yang lebih luas untuk lebih banyak item ataupun barang dalam beg kerana struktur segi empat tempatnya. Tambahan pula, pengguna boleh menyetrika beg kertas untuk menjadikan untuk kelihatan lebih baik sebelum menggunakannya semula. Sementara itu, beg plastik terpakai biasanya berkedut teruk dan pengguna akan membuang terus ke dalam tong sampah. Di samping itu, melalui kaedah analisis dan desain juga akan mengetengahkan nilai dalam sesuatu konsep, dan nilai di dalam konsep ini adalah beg kertas mudah untuk diperolehi di mana-mana sahaja. Seterusnya, peningkatan imej dan persepsi oleh negara luar terhadap pengguna beg kertas yang diaplikasikan oleh sesebuah pasaraya dan di kedai yang dapat melindungi alam sekitar akan terjamin. Dan nilai yang terakhir adalah beg kertas fleksibel untuk dibawa ke mana-mana bagi menggantikan penggunaan beg plastik yang sukar untuk dikitar semula. Yang terakhir dalam menganalisis dan mendesain adalah melalui kaedah analisis. Analisis yang pertama adalah idea untuk menggunakan
pasaraya atau di kedai adalah sangat baik. Namun begitu, beg kertas tidak kalis air dan berisiko sekiranya berlaku pertumpahan air minuman atau cecair di dalam beg kertas. Analisis yang kedua adalah menggunakan beg kertas pada setiap pembelian oleh pengguna agak keterlaluan dan melibatkan kos yang mahal. Walau bagaimanapun, penggunaan beg kertas diperuntukkan bagi memastikan kehidupan alam sekitar terjamin. Analisis yang ketiga bagi konsep ini adalah idea untuk menukarkan beg plastik kepada beg kertas lebih fleksibel untuk dicapai tanpa sebarang masalah jika mendapat suntikan modal daripada para kerajaan kepada pengusaha pasaraya kecil ataupun pasaraya besar bagi menyokong penukaran beg tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Perbincangan yang seterusnya akan dikendalikan oleh saudara Hafizah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, terima kasih kepada saudari pembentang sebentar tadi. Nama saya Muhammad Hafizah bin Ismail, bernomor metrik 150680. Baiklah, idea yang seterusnya bagi menjayakan kempen larangan penggunaan beg plastik ialah dengan menggiatkan penggunaan kempen cas RM2% terhadap beg plastik di pasaraya. Dalam kaedah ini, nilai yang diketengahkan dapat memberi kesedaran umum kepada masyarakat bahawa betapa pentingnya nilai sebuah plastik dan kesan sampingan kepada alam sekitar jika beg plastik tersebut dibuat di merata-rata tempat. Menurut analis yang kami kaji, kemungkinan inisiatif ini tidak akan berkesan sepenuhnya memandangkan cas yang dikenakan sebanyak RM2% terlalu murah. Bukan mengapa, sudah tentu orang ramai ataupun para pembeli bersiap sedia untuk membayar cas itu untuk keselesaan mereka bagi membawa pelbagai jenis barangan yang dibeli. Apatah lagi kalau barangan tersebut ialah barangan basah. Kalaulah benar kempen ini bermatlamatkan menjaga alam sekitar, sepatutnya beg plastik konvensional ini diharamkan secara terus dari penggunaannya, bukannya dengan membuat peraturan memaksa para pembeli untuk membayarnya. Persoalannya, adakah pihak berkuasa benar-benar serius untuk melarang orang ramai menggunakan beg plastik konvensional ini dengan menggunakan cas sebanyak 2%? Adakah peraturan itu demi menjaga kelestarian alam sekitar ataupun sekadar untuk menjaga kepentingan para pemilik pasaraya dan pihak terbabit dalam industri berasaskan plastik? Jika menurut kajian yang kami kaji, contohnya Pulau Pinang, kerajaan di negeri tersebut melaksanakan larangan penggunaan beg plastik konvensional dengan bertujuan untuk mendidik orang ramai supaya mengurangkan penggunaan beg plastik bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Kempen tiada beg plastik percuma di pasaraya diadakan pada setiap hari Isnin bermula Julai pada tahun 2009 sebelum diperluaskan secara berperingkat kepada hari Isnin, Selasa dan Rabu pada tahun 2010. Sepanjang kempen itu dijalankan, pelanggan dikenakan cas RM2% bagi setiap beg plastik yang diberikan kepada mereka untuk mengisi barangan yang dibeli di premis berkenaan. Larangan penggunaan sepenuhnya dikuatkuasa mulai pada tahun 2011. Namun beg plastik masih diberikan kepada para pembeli yang sedia membayar cas RM2%. Kutipan hasil daripada penjualan beg plastik itu sepatutnya disalurkan kepada kerajaan negeri untuk pelaksanaan agenda ekonomi saksama, iaitu AES. Langkah ini ataupun inisiatif ini diperkenakan oleh kerajaan Pulau Pinang. Itu kemudian dilaksanakan di negeri lain dalam usaha mengurangkan penggunaan beg plastik, termasuk negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Selain beberapa negeri dalam perancangan untuk melaksanakannya juga. Dalam konteks ini, berbanding dengan negeri lain, Melaka lebih tegas dalam usaha mengurangkan penggunaan beg plastik.
kerana larangan dikuatkuasa sepenuhnya sejak pada bulan Jun pada tahun 2016, yakni peniaga tidak dibenarkan sama sekali menyediakan beg plastik kepada para pelanggan. Sebaliknya, mereka diwajibkan menyediakan beg mudah terurai bagi menggantikan beg plastik tanpa mengenakan sebarang cas ke atas orang ramai. Oleh itu, dari analisis yang kami lakukan, kami berharap agar pihak kerajaan menaikkan cas plastik kepada RM50 misalnya. Ini bertujuan untuk memberi beban ataupun keberatan kepada para pelanggan agar mereka tidak tertarik kepada penggunaan plastik, sekaligus mampu mengurangkan kadar penggunaan plastik dalam kalangan rakyat di setiap negeri. Sekian, terima kasih. Baiklah, beg plastik adalah produk polimer sintetik atau semi-sintetik. Penggunaan beg plastik yang tidak terkawal boleh memberi impak yang negatif, terutamanya kepada alam sekitar. Ini kerana beg plastik ini memerlukan penguraian yang memakan masa bertahun-tahun untuk dilupuskan. Oleh hal demikian, penggunaan beg plastik yang tidak terkawal perlu diambil langkah, terutamanya kepada pusat beli belah dan pasar raya, agar kita dapat mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan simpulkan tentang topik analisis dan desain ini. Kesimpulannya, setiap orang mempunyai potensi atau kreativiti masing-masing, di mana credibility ini boleh dibangunkan melalui praktis dan proses yang boleh diuruskan, dan mereka boleh meneroka interaksi seni reka bentuk dan teknologi. Teknologi dapat membantu mereka ataupun kita dapat menyelesaikan masalah dan memberi inspirasi kepada penyelesaian kreatif. Oleh hal yang demikian, teknik berfikir secara analisis dan kreatif ini amat penting dalam kehidupan harian kita kerana ia bertujuan untuk memastikan sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan sistematik dan efektif, dan ia juga dapat menemukan alternatif dan penyelesaian yang terbaik untuk melakukan sesuatu masalah. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan untuk melakukan pembentangan pada kali ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.